Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tajuk Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia EDUP 2072. Yang saya hormati Dr. Azizi bin Jaafar selaku pensyarah kami dan juga rakan-rakan pembentangan. Yang pertama, Nurul Akilah binti Abdullah. Yang kedua, Nur Najwa Auni binti Ahmad Sabari. Yang ketiga, Sharifah Nora binti Said Abdullah. Okey, kita tengok isi kandungan. Yang pertama, hala 7 Pendidikan Teknik dan Vokasional PTV dalam memartabatkan FPK. Yang kedua, Profesionalisme guru berlandaskan FPK dalam penjajaran kurikulum. Yang ketiga, peranan guru dalam merealisasikan FPK. Yang keempat, perbandingan antara falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan negara lain. Hala 7 PTV dalam memartabatkan FPK. FPK adalah satu impian dan harapan negara dalam menentukan matlamat pendidikan negara terlaksana dalam menangani perubahan dan pembangunan yang pesat ini. Peningkatan dan pengerusan pengetahuan diri dengan kemahiran dan pengetahuan terkini diberi penekanan. Pendidikan sepanjang hayat adalah selaras dengan hasrat FPK. Jika kita lihat, FPK menekankan potensi individu yang dimiliki sejak lahir, iaitu keupayaan, bakat dan potensi. FPK itu sendiri dapat mengajak pendidik PTV dan pelajar PTV mengorak langkah melaksanakan pembaharuan dalam sistem PTV yang diamalkan kini. Pada November 2008, Datuk Haji Yusof bin Harun, Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia telah membentangkan kertas kerja seminar mengenai hala 7 sistem PTV yang patut dilaksanakan di Malaysia dengan mencadangkan beberapa strategi untuk menangani isu atau masalah yang terdapat dalam sistem PTV sekarang. Antara masalah yang dibangkitkan ialah kekurangan penglibatan dengan pihak industri, kekurangan warga pendidik yang mempunyai pengalaman dalam bidang industri, kekurangan dana, kekurangan dasar dalam menyokong PTV, gambaran negatif dalam PTV. Gambaran negatif kepada pekerjaan berkola biru, kurikulum yang tidak efektif dan fleksibel. Strategi pelaksanaan dalam memperkakaskan PTV. Peningkatan industri dan badan profesional, memperkasakan kurikulum PTV, memperkasakan school enterprise serta membuat penyerasan pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan Kementerian Pendidikan Teknologi Malaysia KPTM. Memperkenalkan sekolah asas kemahiran, menambahkan lagi enrolment atau pengambilan pelajar dalam bidang vokasional dan PTV dibahagikan kepada 3 peringkat mengikut aliran. Yang pertama, teknikal. Yang kedua, vokasional. Yang ketiga, kemahiran. Kesimpulannya, pendidikan teknik dan vokasional menjadi teras dalam membangunkan potensi individu seperti yang dihasratkan dalam misi Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu membangun sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia bagi mengembangkan potensi individu dan memenuhi aspirasi negara Malaysia. FPK juga menekankan tanggungjawab individu demi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu, pengetahuan, keterampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta membuat sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Najwa Auni binti Ahmad Sabri akan menyambungkan pembentangan seterusnya. Okey, apa itu profesionalisme guru? Profesionalisme guru berlandaskan FPK dalam penjajaran kurikulum. Sifat dari segi kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan dan sebagainya yang wajar terdapat pada seseorang yang profesional. Profesionalisme guru juga boleh dikaitkan dengan mutu pendidikan di beberapa sudut seperti sikap dan nilai guru dalam pengajaran. Di samping dapat mempengaruhi minat, sikap dan nilai pelajar. Justru itu, antara aspek yang perlu diambil berat dalam profesionalisme guru ialah dari segi bentuk pemikiran, sikap seseorang guru serta pendekatan yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, antara elemen yang perlu ada dalam FPK ini adalah: pertama, pendidikan sebagai suatu usaha yang berterusan memperkembangkan potensi individu, perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu, insan yang seimbang dan harmonis serta rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Seterusnya, apa itu FPK? FPK adalah pendidikan di Malaysia yang mana salah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Seterusnya, apakah kepentingan dalam FPK ini? Yang pertama, sistem pendidikan dapat meningkat secara jelas dengan adanya prinsip dan nilai asas yang menjadi dasar serta pembentukan sistem pendidikan Malaysia yang mana merangkumi peringkat rendah sehingga peringkat tinggi. Yang kedua, falsafah pendidikan Malaysia ini yang menjadi panduan bagi semua aktiviti pendidikan di Malaysia. Seterusnya, peranan guru berlandaskan FPK dalam penjajaran kurikulum ini ialah: pertama, memupuk rasa cinta murid terhadap ilmu dan berketerampilan mulia dengan cara guru menanamkan minat murid terhadap ilmu serta menerangkan kepada mereka akan kepentingan ilmu tersebut. Kedua, mengembangkan diri murid agar secara holistik, iaitu secara menyeluruh yang dapat merangkumi aspek jasmani, rohani, emosi dan intelek. Guru juga perlu menunjukkan sifat yang perketi mulia agar ia dapat dicontohi dan diteladani oleh semua murid. Seterusnya, antara faktor profesionalisme guru ialah: pertama, guru perlu peka dan prihatin terhadap segala perkembangan mengikut dasar pendidikan daripada pelbagai bentuk sudut. Yang kedua, guru perlulah untuk sentiasa berfikiran kreatif agar dapat mencipta inovasi yang terbaru dalam pengajaran dan pembelajaran seiring dengan peredaran zaman. Dan yang terakhir, guru perlu sentiasa menjalankan kajian dan penyelidikan bagi dapat meningkatkan tahap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Sekian, saya sambung pembentangan ini kepada Nur Akilah binti Abdullah. Dipersilakan. Seterusnya, apakah peranan seorang guru dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan ini? Okey, yang pertama, guru perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan kandungan mata pelajaran. Jadi, dalam proses pengajaran pelajaran, selalunya kita akan buat RPH. Sebagai seorang guru, kita akan buat rancangan pengajaran harian dulu sebelum kita masuk ke dalam kelas. Jadi, di situ kita akan mengulang kaji semula apa yang perlu kita ajar kepada murid
murid, kandungan apa yang perlu sesuai pada hari tersebut, apa latihan yang perlu kita beri. Jadi di situ guru perlu bersedia dulu sebelum melakukan proses PDP. Seterusnya, guru mengamalkan PDP yang dapat mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. Yang ketiga, menyemai minat membaca dalam kalangan murid. Okey, apa contoh aktiviti yang guru boleh lakukan di sini adalah guru bertanya kepada murid, okey, siapa yang nak baca? Jadi di situ akan timbullah volunteer daripada pelajar. Jadi di situ juga akan timbul minat membaca daripada kalangan pelajar. Seterusnya, yang keempat, memberi tugasan peluang kepada pelajar untuk memupuk sifat bertanggungjawab. Okey, sebagai contoh, bagaimana kita sebagai seorang guru nak memupuk sifat tanggungjawab kepada pelajar ni dalam kelas? Apa yang guru boleh lakukan? Mengadakan sesi pembentangan kumpulan, perbincangan secara kumpulan. Pelajar diberi tanggungjawab untuk menyiapkan sebagai contoh peta minda pada tajuk pembelajaran pada hari tersebut. Jadi, setiap pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan perlu ada seorang ketua, seorang yang akan membentangkan, seorang yang akan menulis bahan pembentangan. Di situ guru dapat memupuk sifat bertanggungjawab terhadap diri pelajar. Seterusnya, guru juga perlu mempunyai penglibatan dalam aktiviti core kurikulum sesuai dengan penekanan negara terhadap pendidikan yang holistik. Seterusnya, guru juga perlu memperbagaikan strategi, kaedah dan teknik pembelajaran dan pembelajaran yang menarik dan kreatif. Okey, apa contoh kat sini yang guru boleh lakukan adalah dengan mengadakan kaedah dan teknik pembelajaran yang menggunakan kemudahan digital yang ada pada masa kini. Okey, sebagai contoh, guru memancarkan LCD, menunjukkan video-video yang berkaitan dengan subtopik pembelajaran pada hari tersebut. Selain itu, kalau guru nak buat sesi soal jawab, guru boleh menggunakan aplikasi Kahoot, Wordwall yang menarik minat pelajar untuk memahami dan menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh guru. Okey, kita masuk kepada perbandingan antara falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan negara-negara lain. Okey, sebelum kita masuk kepada perbandingan falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan negara lain ni, saya berikan dulu pendapat daripada seorang tokoh pendidikan mengenai definisi falsafah pendidikan itu sendiri. Okey, menurut seorang tokoh pendidikan iaitu Abdul Al-Ghani Ubud pada tahun 1993, beliau mengatakan bahawa falsafah adalah sebagai sesuatu yang merujuk kepada asas utama yang mendasarinya iaitu terbina oleh faktor sejarah, kebudayaan dan persekitaran bagi sesuatu negara. Falsafah merupakan perbincangan tentang kemunculan alam dan unsur-unsur yang membentuknya. Okey, falsafah pendidikan bagi setiap negara adalah tidak sama sebab dia bergantung kepada budaya, dia punya pendidikan, sejarah-sejarah pendidikan. Seterusnya, falsafah pendidikan itu sendiri adalah asas kepada berlangsungnya suatu proses pengajaran dan pembelajaran dalam sesebuah institusi pendidikan. Ia menjadi kayu ukur kepada hala tuju institusi pendidikan tersebut. Okey, jadi mari kita lihat apakah perbandingan dari sudut falsafah pendidikan antara negara kita Malaysia dengan falsafah negara lain. Okey, jadi di sini saya sertakan 3 negara lain yang mempunyai falsafah pendidikan selain daripada falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, kita pergi dulu kepada apakah falsafah pendidikan negara kita iaitu Malaysia. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani yang berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya, falsafah pendidikan Singapura pula. Falsafah pendidikan Singapura ialah mereka berpegang kepada
Together we make the difference, yang merupakan satu kekuatan yang dapat menyatu padukan masyarakat Singapura. Seterusnya, Brunei pula. Falsafah Pendidikan Negara Brunei Darussalam, mereka mengatakan bahawa pendidikan adalah usaha yang berterusan bersumberkan ilmu nakli dan akli ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh bagi melahirkan insan yang berilmu, beriman, beramal, berkepandaian, bertakwa, amanah, bertanggungjawab serta berakhlak mulia. Seterusnya, yang terakhir adalah daripada negara Finland. Okey, setiap orang ada peranan untuk menyumbang dan sesiapa yang ketinggalan tidak dibiarkan ketinggalan. Maksudnya kalau negara Finland ni, setiap orang berperanan untuk menyumbang dan sesiapa yang ketinggalan dia tidak biarkan. Okey, tanggungjawab adalah milik semua, bukan guru sahaja dalam sistem pendidikan dia. Keadilan dalam peluang untuk berjaya turut diberikan. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.